A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. An i'budullah wa ijtanibut taghut. Wa minhum man hadallahu wa minhum man haqqan 'alaihi dhalalah. Fasir berarti banzuru kaifa karatul mukadzibin. Surah An-Nazim, surah An-Nahl. Dan sesungguhnya kami telah mengutuskan pada setiap umat seorang rasul yang menyuruh supaya menyembahlah Allah dan jauhilah taghut, berhala. Di antara mereka ada yang Allah berikan hidayah, dan di antara mereka juga ada yang telah berhak ke atasnya kesesatan. Maka mengembaralah kepada muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat mereka yang berdustakan Rasulullah. Ayat surah An-Nahl menggambarkan bahawa setiap umat Allah utuskan Rasul, sebagian mereka mendapat petunjuk dan sebagian lagi sebaliknya. Dan kita jadilah di atas muka bumi, pasir bil ard, dan mengembaralah, laluilah rantau-rantau di bumi, dan lihatlah bagaimanakah akibat mereka yang mendustakan ayat Allah. Dan inilah temanya, ialah kita lihat kajian ataupun kehidupan manusia terdahulu. Dan kajian ini ialah kajian yang kita sebut sebagai kajian arkeologi. Berjalanlah buka bumi dan lihatlah bagaimanakah kesan-kesan kejadian yang Allah tinggalkan dalam tiada bumi dan langit. Dan lihat jugalah bagaimanakah akibat mereka yang terdahulu, khususnya mereka yang telah mendustakan ayat Allah. Dan ini kalau kita lihat hari ini, ada satu bentuk kembara yang bukan saja mereka menuju ke tempat-tempat kota besar, tempat membeli belah ataupun tempat peranginan, tetapi ada satu kembara yang dikhususkan untuk merantau ke rantau lembah, padang pasir, pergunungan dan sebagainya, untuk melihat apa yang kita sebutkan sebagai kesan-kesan Allah, ciptaan Allah dalam langit dan bumi, serta untuk melihat akibat mereka terdahulu yang mendustakan ayat Allah. Dan inilah di antara pakej barangkali yang telah mula terkenal di negara-negara, khususnya di Mesir, sebab Mesir adalah bumi yang penuh dengan sejarah para anbiya. Begitu juga di Maroko ataupun di sebahagian daripada kawasan Syria dan sebagainya. Maka sudah ada satu kembara yang mereka bukan membawa ke arah bumi ataupun ke tempat peranginan ataupun tempat membeli belah, tetapi untuk melihat kesan-kesan sejarah. Dan dalam konteks di Mesir, barangkali bumi Mesir adalah bumi yang paling banyak peninggalan sejarah, khususnya sejarah yang berkaitan dengan kaum Firaun bersama dengan golongannya yang menentang Nabi Musa AS. Kita masih dah lihat lagi dalam kajian arkeologi ini, bangunan-bangunan mereka yang sama ada telah ditemui ataupun yang baru ditemui, menunjukkan bahawa bangunan-bangunan yang mereka binakan yang ada berkaitan dengan kehidupan mereka ataupun dengan sembahan mereka, menunjukkan sebuah mereka bentuk bangunan yang sangat hebat, yang masih berdiri sampai hari ini, yang mereka ukir dengan berbagai-bagai aksara yang menggambarkan kehidupan mereka. Selain daripada itu, mereka juga melukis gambar-gambar sembahan mereka. Dan cukup menarik, di antara sembahan yang disembah oleh kaum Mesir di Mesir purba, sama ada selepas ataupun sebelum zaman Firaun Nabi Musa AS, ialah mereka menyebut Horus. Horus mereka bayangkan sebagai dewa yang simbolnya adalah sebagai sebiji mata, yang kemudian kita lihat hari ini, walaupun dialah satu perkara yang lepas yang telah dilakukan oleh manusia yang terdahulu, tetapi ada manusia moden yang menjadikan mata ini sebagai simbol kerajaan mereka. Dan inilah di antara kajian arkeologi untuk kita ambil iktibar bagaimanakah kaum yang mengambil selain Allah, yang sebahagiannya Allah telah musnahkan, dan untuk kita ambil pelajaran daripada peristiwa yang kita sebut sebagai kembara arkeologi. Begitu juga dalam Firaun, kita lihat ada kesan-kesan yang kesunahan kaum Firaun ataupun Firaun sendiri ketika mereka menyeberangi Laut Merah dan mereka ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala. Dan dalam pengembaraan ataupun dalam kajian arkeologi moden hari ini, ada penyelam dan dapat melihat sebahagian daripada peninggalan yang ditinggalkan oleh Firaun dan kaumnya ketika mereka mengejar Nabi Musa AS. Dan inilah maksudnya adalah kembara arkeologi. Kita lihat juga bagaimanakah di dalam lautan yang sekarang mereka telah terokai, dan mereka temui patung-patung yang disembah oleh kaum terdahulu, khususnya di Mesir, masih tertanam ataupun terselam di dalam lautan, dan baru saja diangkat
oleh pengkajinya. Dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah ini dibuat dengan batu dan inilah sembahan mereka sebahagiannya. Dan bagaimana kaum mereka dimusnahkan Allah SWT apabila mereka telah menyimpang daripada ajaran para rasul. Bahkan dalam sejarah sirah mengatakan rasul yang banyak diutuskan di Mesir. Antaranya lah Nabi Idris AS. Dan ada juga catatan yang mengatakan bahawa mereka telah menyembah Nabi Idris AS. Mereka menyembah bintang dan mereka menjangkakan, mereka mengatakan bahawa Nabi Idris AS telah menjadi bintang dan sebagainya. Dan itulah sebahagian daripada kaum As-Sabi'in. Dan sembahan-sembahan inilah kita lihat bagaimanakah mereka telah menyimpang daripada jalan yang Allah telah telurkan, wahyukan melalui para rasul. Kita lihat hari ini sebahagian daripada pekerjaan yang menjadikan pekerjaan kepada orang Mesir ialah untuk menggali penggalian di tempat-tempat tapak penggalian mereka. Dan mereka baru temui dalam beberapa tahun lepas sebuah bandar yang tertimbus di bawah pada pasir. Dan mereka anggarkan usia bandar ini usianya mencapai 3,000 tahun yang lepas. Maksudnya di sekitar 1,000 tahun sebelum Mesih. Barangkali selepas peristiwa Nabi Musa bersama dengan Firaun, tetapi dia memberikan banyak pengetahuan yang menggambarkan kehidupan orang terdahulu. Dalam kajian ini mereka temui berbagai-bagai penemuan yang cukup ganjil. Mereka temui harta benda yang tertanam, termasuklah ubat-ubatan, termasuklah bunga cengkeh. Termasuklah air wangi ataupun perfume yang di dalamnya ada bunga cengkeh. Ini menunjukkan bahawa hubungan Mesir dengan alam Melayu sangat berlaku begitu jauh, begitu lama, sebab dikatakan bahawa bunga cengkeh ialah hasil daripada alam Melayu. Ini menggambarkan ada hubungan dua hala di antara Mesir dengan alam Melayu yang digambarkan dengan bunga cengkeh yang terdapati dalam penggalian yang mereka temui. Selain daripada penggalian-penggalian yang lain, menggambarkan satu kehidupan mereka satu dulu. Dan mereka juga mempunyai perbedaan ilmu, termasuk matematik, astronomi dan sebagainya, sebagaimana yang ditemui di atas kertas papiri ini. Papirus ini ialah kertas yang dibuat daripada kayu papirus dan masih tahan ribuan tahun. Dan di atas kertas ini mereka menulis catatan ilmu yang mereka lakukan ketika zaman tamadun mereka. Ini memberikan gambaran kepada kita bahawa tamadun Mesir ialah tamadun yang besar. Dalam konteks teknologi, dalam konteks matematik, astronomi, bahkan dikatakan bahawa kajian astronomi yang terawal berlaku di Mesir. Dan kita dapat lihat bahawa kesan-kesan penduduk yang lama, mereka mempunyai khazanah melalui tulisan-tulisan mereka yang sekarang dipelajari kembali. Apakah ada hubungan dengan ilmu yang kita sedang lakukan sekarang? Begitu juga setiap masa mereka melakukan kajian. Kajian inilah dikatakan kajian kembara ekologi. Dan di sini kita lihat bagaimanakah tapak-tapak baru digali dan sebagainya. Dan cukup menarik. Mereka temui bukan sahaja kesan kehidupan lama, tetapi juga harta ataupun khazanah yang tidak disangkakan. Dua orang Mesir ini menemui seketul emas yang sangat besar. Lebih 10 kilogram. Dan mereka asalnya ialah digendaki untuk membuat penggalian di satu tapak. Tetapi mereka menemui khazanah yang luar biasa. Dan itulah di antara kajian yang dikaitkan dengan arkeo kembara, yang dikaitkan dengan melihat peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh orang terdahulu, termasuklah mereka yang berdasarkan ayat Allah. Dalam konteks ini kita lihat bagaimanakah kaum Firaun yang telah dimusnahkan Allah. Mereka meninggalkan satu cara hidup dan kita pelajari bahawa mereka bukan kurang dari segi teknologi, bukan segi tamadun, tetapi apabila mereka telah menentang ilahi, mereka telah menentang para rasul, maka mereka tidak dapat bertahan dengan apa cara sekalipun.